KPM. Wow. Tapi dalam ni tak ada cermin pula boleh pantau semula. Oh, hai semua. Anda sedang menonton slot menengah atas di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku host anda. Dan sebelum kita mula, nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka, kerap cuci tangan dengan air dengan sabun dan pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter. Dan seperti mana yang anda nampak untuk biodata cikgu pada hari ini, kita ada Cikgu Syafiqah yang akan bersama kita. Hai Cikgu. Hai Sean. Sihat Cikgu? Alhamdulillah. Sean, apa khabar? Baik, Cikgu. Sangat baik. Okey, Cikgu, sebenarnya saya nak tanya kan? Ya, Sean. Daripada apa yang kita lihat pada permulaan tadi, apabila cahaya itu masuk ke dalam air itu, dia bagaikan ada pantulan pula di dalamnya. Kenapa, Cikgu? Kan? So, kalau tengok, tak ada cermin atas air tu kan? So, air tu pun tidak macam cermin. Okey, kalau yang kita belajar slot lepas bersama Cikgu Afifi, kalau Sean ingat, cahaya bila melalui air dan ke udara, dia akan dibiaskan. Betul. Ini disebabkan oleh fenomena kita akan belajar hari ini, Sean, iaitu fenomena pantulan dalam penuh. Oh, okey, okey. Okey, so inilah yang kita akan bincangkan, Sean. Ini ialah mata pelajaran fizik tingkatan 4, bab 6, subtopik yang kedua, 6.2 pantulan dalam penuh. Okey, baik. Okey, so apa yang berlaku, Sean? Contohnya macam ni. Apa yang Sean nampak dengan ikan ni? Dia ada 2 ekor lah. Ada 2 ekor. Okey, apa yang Sean nampak ialah pantulan ikan tu. Oh. So inilah fenomena kita namakan sebagai pantulan dalam penuh, di mana cahaya dipantulkan semula ke dalam air tu. Oh, boleh ya? So ini yang kita betul nampak tadi, Sean. Ya. Okey. Bila cahaya masuk, dia dipantulkan kembali. Okey. Alright. Okey. So Sean, apa yang kita nak belajar pada hari ini? Okey, murid-murid di rumah, hari ini kita akan mengulang kaji 6.2 pantulan dalam penuh. So pada akhir pembelajaran ini, murid-murid dapat menerangkan sudut genting, pantulan dalam penuh, menghubung kaitkan dan menentukan sudut genting dan indeks biasan. Selepas itu kita akan tengok apakah fenomena dan aplikasi dalam kehidupan seharian berkaitan dengan fenomena pantulan dalam penuh. Okey, baik. Alright. Okey, Sean dah sedia dah? Cikgu, saya memang dah bersedia. Dah mula tadi. Bagus. Okey, so cikgu nak terangkan macam mana fenomena ini berlaku, Sean. Okey, cikgu. Okey. So kita ada 2 medium yang berlainan ketumpatan optik. Okey, kita contohnya kaca, boleh jadi air, okey. Dan kita satu lagi medium iaitu udara. Okey. So murid-murid dah belajar dah dalam 6.1 pembiasan cahaya. Apabila cahaya merambat daripada medium berketumpatan optik tinggi ke berketumpatan optik rendah, apa akan terjadi, Sean? Cahaya akan dibiaskan. Dibiaskan, betul. Okey. Tapi apabila cahaya bergerak dalam sudut berserenjang dengan medium itu, cahaya tidak akan dibiaskan, dia akan terus saja. Okey. Betul tak, ingat tak? Okey. So apabila cikgu sinar tuju dia, okey, cikgu tingkatkan dia punya sudut tuju. Okey. Apa jadi dengan cahaya ni, Sean? Cahaya seperti yang disebutkan tadi akan dibiaskan menjauhi garisan normal. Bagus, Sean. Sean ingat lagi. So, kalau murid-murid yang tertinggal boleh tengok balik YouTube Didik TV, okey, bersama Cikgu Afifi 6.1 pembiasan cahaya. Okey, cahaya dibiaskan menjauhi garis normal. Okey. Sean jawab betul tadi kan? Cikgu nak bagi reward hari ni, Sean. Ada bintang untuk Sean. Boleh tampal saya dekat hari ni, Cikgu. Okey. So Sean dapat 5 bintang hari ni, cikgu bagi ganjaran untuk Sean. Terima kasih, bintang Cikgu. Okey. Alright, dia akan dibiaskan menjauhi garis normal. Okey, apabila sinar tuju ni cikgu tambahkan lagi, tingkatkan lagi sudut tuju ni. Okey, sinar biasan pun akan makin menjauhi. Betul. Okey, pada satu tahap di mana sinar biasan
berada di sempadan medium ini. Okey. Okey. Di sini sudut biasan ialah 90 darjah. Okey, baik. Aha. So di sini sudut 7 kita panggil sebagai sudut genting. Okey. So apa yang Syam bercakap sudut genting ni apa sebenarnya? Sudut genting tu adalah sudut di mana sudut 7 dia akan menentukan sudut biasanya menjadi 90 darjah. Okey, betul Syam. Bagus. Okey. So sudut genting ialah sudut 7 sebenarnya. Dia ada nama lain khas. Okey. Okey. Apabila sudut biasan ialah 90 darjah. Okey. Dah maksimum lah ni, dah genting dah tu. Okey, pada masa yang sama akan ada sedikit sinar pantulan. Tapi sinar pantulan ni sangat lemah. Ya. Okey. Tapi bila dah sudut 7 sudut biasan ialah 90, sinar pantulan ni akan lebih kuat. Okey. Okey. So sekarang ni apa yang akan berlaku? Cikgu tingkatkan lagi sudut 7 ni. Oh. Ini dah dekat 90 dah ni. Ya. Okey. Cikgu tingkatkan lagi sudut 7 di mana sudut 7 cikgu lebih besar daripada sudut genting. Okey. Apa yang akan berlaku dengan sinar biasa ni? Dia nak pergi mana? Dia makin menjauhi, betul? Ya betul. Dia makin menjauhi bermaksud dia akan dipantulkan balik ke dalam medium yang berketumpatan optik tinggi ini. Inilah yang kita namakan sebagai fenomena pantulan dalam penuh. Seperti mana yang kita lihat dalam air tadi lah itu? Ya, betul. Okey. Kalau sudut dia lebih kecil daripada sudut genting, cahaya tu akan dibiaskan. Okey. Apabila kita tambahkan lagi sudut 7 dia, dan apabila sudut 7 lebih besar daripada sudut genting, semua cahaya sinar 7 tadi akan dipantulkan kembali. Okey. Dan dia semua kalau ini sinar pantulan lemah. Ya. Ini sinar pantulan semut. Kita panggil dia pantulan dalam penuh. Memang penuh lah. Penuh lah. Okey. Dan kita tidak akan lagi lihat sinar biasan. Okey. Okey. So inilah konsepnya. Senang saja Sean. Dia bermula daripada pembiasan. Ya. Okey. Dan apabila sudut 7 lebih besar daripada sudut genting, sinar 7 itu akan dipantulkan kembali ke dalam medium itu. Okey, baik itu. Okey. So dekat sini kita boleh buat kesimpulan Alright. So untuk pantulan dalam penuh berlaku, dia mesti memenuhi 2 syarat ini. Okey, syarat yang pertama, cahaya mesti merambat daripada medium berketumpatan optik tinggi ke medium berketumpatan optik rendah. Okey, contohnya daripada kaca ke udara. Ataupun air ke udara. Kalau udara ke air, fenomena tak akan berlaku, Sean. Okey. Contohnya kalau Sean letak laser daripada atas, udara masuk air, tak bolehlah terpantul. Pantulan dalam penuh tak boleh berlaku. Ada pantulan tapi mungkin sikit saja. Okey. Alright. Yang kedua, sudut 7 kita mesti lebih besar daripada sudut genting. Okey. Segera dapatlah fenomena ini. Okey, baik cikgu. Macam mana berlaku? Sekarang saya dah faham, cikgu. Alhamdulillah. Oleh sebab yang kita dah tahu dah bagaimana konsep ini boleh berlaku, tapi sebenarnya benda-benda macam ni ataupun fenomena ini tidak hanya berlaku di dalam fizik tetapi juga dalam kehidupan seharian kita. Kalau anda nak tahu, jangan ke mana-mana, kita akan break seketika dan kembali semula ke slot menengah atas di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Kembali semula menonton slot menengah atas di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Syafiqah untuk mata pelajaran kita pada hari ini iaitu fizik. Topiknya adalah pantulan dalam penuh. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan pembelajaran kita Cikgu. Okey Sean, ingat lagi tadi apakah syarat pantulan dalam penuh? Ada dua. Betul Cikgu, ada dua. Yang pertama tu cahaya kenalah merambat daripada bahan optik yang berketumpatan lebih tinggi daripada yang Bagus. lagi satu. Yang rendah, okey, bagus. Okey. Dan yang kedua adalah sudut tuju kena lebih tinggi daripada sudut genting. Bagus Sean. Yeah. Satu lagi bintang untuk Sean ni. Terima kasih Cikgu. Boleh kumpul Sean. Lepas habis pembelajaran kita memang penuh dengan bintang ya. Okey, so kenapa yang syarat pertama tu penting Kenapa kena daripada tinggi ke rendah? Okey, kita tengok contoh. Ini daripada udara ke kaca. Okey. So daripada kalau cahaya merambat daripada ketumpatan optik rendah, ini ketumpatan optik rendah udara. Okey. Dia masuk ke kaca, apa terjadi dengan sinar tuju ini? Dia akan terbias mendekati normal. Okey. So bila cikgu tambahkan lagi sudut tuju dia, okey, dia akan makin mendekati normal. Okey. So maka pantulan dalam penuh itu tidak mungkin akan berlaku. Okey, so itu yang penting. Pelajar murid-murid kena ingat Okey. So sekarang Sean, kita teruskan dengan aktiviti kita yang pertama. Okey, kita nak menentukan fenomena pantulan dalam penuh dan menentukan sudut genting. Okey, murid-murid boleh lihat buku teks muka surat 242 dan 243. Okey, kita ke sana Sean ya. Untuk tengok kita punya set hari ini. Okey. Alright. Okey, baik. Okey. So ini cikgu ada bahan-bahan yang kita gunakan. Kita ada jangka sudut. Okey. Hari ini kita akan tentukan sudut genting untuk blok kaca. Kita ada blok kaca semi bulatan. Okey, dan kita ada kotak sinar dan bekalan kuasa. Okey, dekat sekolah murid-murid jalankan atas meja. Atas terbat rata Jangan buat macam ni. Ini untuk senang nak tunjuk. Betul. Okey. Alright. Okey, so sekarang cikgu onkan. Okey Sean, kenapa kita gunakan blok kaca semi bulatan bukan blok kaca empat segi? Kerana apabila cahaya masuk, okey ni kotak sinar cikgu pakai satu celah satu celah. Kita boleh nampak satu alur cahaya yang jelas di sini. Okey. Alright. Okey, boleh nampak kan? Okey. So cahaya masuk daripada kosong darjah ataupun berserenjang, dia tidak akan dibiaskan. Okey. Dan kenapa kita guna separuh bulatan? Kerana jika cahaya tuju itu masuk di mana-mana sudut pun, dia tidak akan dibiaskan di dalam kaca. Dia sentiasa masuk dengan berserenjang. Dia sentiasa masuk berserenjang. Itu kita guna semi bulatan, senang. Okey. So yang kita nampak dekat sini ialah sama dengan sudut di dalam kaca. Belah sini ialah sudut di dalam udara. Contohnya kalau sini 10, dalam kaca pun 10. Sentiasa masuk berserenjang. Ingat, bila dia masuk berserenjang, cahaya tidak akan dibiaskan. Ya, betul. Okey. So kita akan tentukan fenomena pantulan. Okey, so kita mulakan dengan kosong darjah. Okey. Bila cikgu tingkatkan sudut 10. Apa jadi dengan sinar biasan, Sean? Sinar biasan dia menjadi lebih kurang 25. 25. So nampak? Okey, sudut tuju lebih kecil daripada sudut biasan. Sebab dia merambat daripada kaca ke udara. Betul. So bila cikgu tingkatkan lagi, nampak tak? Dia makin menjauhi normal. Okey, sampailah sinar biasan kita ni 90 darjah di sini. Kat sini nampak dah. Nampak dah. So kita boleh perhatikan juga pantulan dia ada tapi lemah. Makin lama pantulan makin jelas. Okey. So kita baca sudut genting dia Okey, daripada kosong. Kita naikkan dia sampai sinar biasan 90. Okey, dekat sinilah. Okey, berapa tu Sean? Dia lebih kurang 42. 42, betul Sean. So kita tuliskan dekat sini. Sudut genting dia ialah 42. Okey, cikgu saya tuliskan ya. Ya, betul. Saya kena hadapan sikit. Okey, 42 darjah. 2 darjah. Bagus Sean. Okey, so, Sean dah buat pemerhatian di situ. Okey. So apa terjadi jika sudut tuju cikgu sekarang ni lebih daripada 42? Apa agak-agaknya akan berlaku kepada sinar biasan ni? Seperti mana yang saya nampak Ibu berdasarkan pemerhatian saya nampak bahawa cahaya dipantulkan semula. Ya, so cikgu tingkatkan lagi Lebih daripada 42.
50. So nampak semua sinar sudah dipantulkan. Dan apa saya perhatikan lagi satu, Ego, apabila cikgu letakkan 50 darjah, pada 50 darjah, Okey. apa yang dipantulkan pun pada lebih kurang 50 darjah juga, Ego. Bagus, Sean. Pemerhatian bagus tu. Itu ialah hukum pantulan. Kita boleh kaitkan dengan hukum pantulan. Hukum pantulan kata sudut tuju sama dengan sudut pantulan. So sekarang dia dah sama dengan konsep pantulan. Konsep pantulan sama, cuma cara dia berlaku tu lain. Betul. Pantulan disebabkan oleh surface yang kilat. Okey, ataupun rata. Okey. So inilah, ini kita cikgu bagi 50. Okey, sudut tuju 50. Sudut semua cahaya itu akan dipantulkan semula. Bagus, Sean. Okey. Alright, itu saja aktiviti kita yang pertama. Okey, kita boleh jawab dekat perbincangan ya. Okey, cikgu. Okey, tadi Sean dah jawab berapakah sudut genting? Okey. 42 darjah. Okey. Huraikan perambatan cahaya melalui blok kaca apabila sudut tuju lebih kecil. Okey, cikgu, jom kita ke belakang juga, Okey, Cikgu. jom. Alright. Okey, nampak lagi jelas sebab dari Nampak sebelah sini jelas, saya tak nampak sangat, Cikgu. Okey, so bila lagi kecil, cahaya akan dibiaskan. Okey. Apakah yang berlaku jika sinar cahaya melalui blok kaca apabila sudut tuju lebih besar dari sudut genting? Macam dah jawab tadi, pantulan dalam penuh akan berlaku. Okey, maka ini Sean dapat satu lagi bintang sebab dapat kaitkan dengan hukum pantulan. Okey, dia ingat, dia tahu cara nak baca sudut genting. Tahniah, Sean. Terima kasih, cikgu. Ini lebih daripada 5 ni nanti. Okey, saya letak sini pula. Okey. Situ pula. Kalau baju tak cukup tempat, saya kena letak atas kepala, Cikgu. Okey. Silakan, Cikgu. Alright, seterusnya kita akan tengok apakah hubung kait indeks biasan dan sinar dan sudut genting. Okey, kita recap balik hukum Snell daripada topik pembiasan. So Snell cakap N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Okey, so N1 ialah indeks biasan di dalam kaca. Okey, so indeks biasan dalam kaca apabila sudut tuju ialah sudut genting dan sudut biasan ialah 90 darjah. Okey. N2 ialah indeks biasan di udara. Okey. Theta 1 ialah sudut tuju dalam kaca iaitu C. Okey, C. Dan theta 2 ialah sudut biasan dalam udara iaitu 90 darjah. Okey, dan kita dah belajar indeks biasan udara nilai dia ialah 1. Betul tak, ingat tak? Okey, sebab laju dekat udara dengan laju dia sama, dia tidak dibiaskan. Okey, so kita masukkan nilai ni di dalam rumus hukum Snell ini. Kita gantikan, kita dapat N1 sin C, okey, sama dengan indeks biasan tadi 1, so 1 sin 90. Okey, kau tekan kalkulator, sin 90 ialah 1. Okey, so 1 darab 1 lah. 1. Betul tak? 1 lah. Okey, kita gantikan nilai, kita bawakan sin C ke sana. Kita dapat N1 sama dengan 1 per sin C. Okey. So ini ialah hubung kait antara indeks biasan dan sudut genting. Daripada sini kita nampak semakin tinggi indeks biasan, sudut genting akan jadi semakin rendah. Okey. Faham. So indeks biasan, ingat, ialah darjah kebengkokan cahaya tu. Berapa banyak cahaya tu boleh dibengkokkan. Semakin senang dibengkok, sudut genting dia kecil. So senanglah dia dipantulkan dalam penuh. Okey. Alright. Okey. So kita pergi seterusnya. Kita dah faham hubung kait ni, Sean. Betul. Okey. Cikgu nak tunjukkan contohlah. Kalau belian. Belian ada sudut indeks biasan yang sangat tinggi. Okey. Lebih kurang 2.4, 2.2 ke 2.4. Okey. So belian, N untuk berlian ialah sangat tinggi, lebih kurang antara 2.2 hingga ke 2.4. Maka sudut genting dia akan rendah. So belian ni senang dipantulkan. Sebab sudut genting dia rendah, bila cahaya masuk dia senang dipantulkan. Sebab tu belian kelihatan berkilau. Okey. Alright. Sean, seterusnya kita pergi ke fenomena. Okey. Alright. Fenomena yang berkaitan dengan pantulan dalam penuh, yang pertama ialah pelangi. Bila pelangi terjadi, Sean? Pelangi terjadi lepas hujan, Lepas hujan ada banyak titisan cahaya. Titisan udara, titisan air. Titisan air. So bila cahaya matahari masuk ke dalam titisan air ni, cahaya akan dibiaskan. Konsep pembiasan. Sampai dekat sini cahaya akan mengalami pantulan dalam penuh.
Oh. Okey, so cahaya dipantulkan balik di dalam titisan air tu. Okey. Okey, dan dia akan keluar dan dia akan dibias, dan pada masa yang sama ada konsep penyebaran cahaya. Daripada cahaya putih dia tersebar kepada cahaya warna pelangi. Ya. Inilah konsep yang pertama. Oh, sebab itulah memang nampak dengan jelas sebab dia disebarkan dengan lebih besar lagi lah. Betul, nampak kan? Oh. Alright, okey, itu yang pertama Okey. Okey, fenomena yang kedua, logam maya. Pernah nampak tak benda ni? Pernah Ego. Selalu kalau kita drive depan tu macam ada air. Kan? So dia kelopak air. Selalu terjadi pada hari panas. Ya, betul. Okay, inilah konsep pantulan dalam penuh juga. Okay, macam mana dia berlaku, Sean? So pada selalunya berlaku ketika waktu panas. So bila panas, lapisan udara di permukaan jalan raya lebih panas. Okey. Sean tak nak keluar sentuh jalan tol dengan tak ada pakai kasut. Panas kan? Ui, panas Ego. Terbakar kaki saya Ego. Okey. So lapisan udara di bawah panas, lapisan di atas sejuk sikitlah. Okey, dan kita tahu bila udara panas dia kurang tumpat kerana zarah tu bergerak lebih laju, isi padu dia lebih besar, dia kurang tumpat. Ya. Okey, bila dia sejuk, zarah tu lebih dekat, dia lebih tumpat. Ya. Okey, dia kurang. Okey. So apa yang berlaku? Okey, contohnya ada awan. Okey. So cahaya datang daripada awan, okey, dekat sini dia akan dibiaskan. Okey. Okey, yang atas Sebab tumpat. perbezaan ketumpatan kan? Ya, betul, perbezaan ketumpatan. Atas tumpat, bawah kurang tumpat. So dia akan terbias menjauhi garis normal. Ya, betul. Okey. Alright. Okey, seterusnya dia akan terbias lagi. Okey. Menjauhi lagi. Sampai satu tahap apabila sudut tuju dia lebih besar dari sudut genting, dekat sini pantulan dalam penuh berlaku. Dan masuk ke mata kita. Okey, dan mata kita tengok cahaya tu datang secara tegak. Tak boleh bengkok-bengkok macam ni. Okay, cahaya otak kita dah tengok dia datang dengan tegak. So kita akan nampak image awan tu di jalan raya. So yang kita nampak dekat jalan raya tu ialah image awan je. Inilah konsep kita panggil sebagai mirage. Okey. Okey, so inilah yang berlaku disebabkan oleh pantulan dalam penuh. Okey, sekarang saya dah faham dah konsep-konsep ataupun fenomena yang berlaku dalam kehidupan harian kita Igu. Tetapi sebelum kita teruskan dengan aplikasi untuk pantulan dalam penuh, jangan ke mana-mana, kita akan berehat seketika dan kembali semula ke slot menengah atas di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton Menengah Atas Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Syafiqah untuk mata pelajar kita pada hari ini iaitu Fizik Pantulan Dalam Penuh. Siapa tu? Oh, nanya saya lah. Sean, apa tu? Tengah gunakan ini Ego. Ini adalah periskop ni Ego. Betul. Inilah kita panggil sebagai periskop. Nampak tak mata Sean tadi dekat atas? Nampak kan Ego? Cikgu nampak. So kalau saya nak tengok pandangan macam orang tinggi, saya letak macam ni Ego. Bagaikan saya tinggilah tapi bukanlah. Okey. Sebenarnya di mana digunakan periskop ni Sean? Kalau tak silap saya dalam kapal selam Ego. Betul, dalam kapal selam kita gunakan periskop ni Yeah. Okay. Dan ini ialah contoh periskop yang cikgu ada, cikgu bawakan, tapi ini menggunakan cermin. Okey, ada dua cermin. Cikgu tengok atas tu cermin dipantulkan dan turun ke bawah. Bawah tu pun ada cermin. Lagi satu cermin kat sinilah. Okey. Alright, tapi hari ini kita nak guna konsep pantulan dalam penuh. Kita akan gunakan periskop prisma. Okey. Okey. Kita gunakan cermin, kita gunakan prisma. Okey. Okey, so kita tengok sini. Periskop berprisma terdiri daripada 245 darjah prisma. Okey. Okey, maksudnya macam ni. Okey, contoh prisma cikgu lah. Okey. Alright. 45 darjah. 45 dan 90 darjah. Ya. Okey, yang cikgu ada depan ni ialah 60 darjah.
Okay, inilah 60, 60, 60. Okey. Selalunya periskop berprisma digunakan 45 darjah. Okey. Okey, ada dua. Satu atas, satu bawah. Ya. Okey. So sekarang Sean ada satu contoh lukisan periskop berprisma. Ya. Okey. Apa kata Sean lukiskan dekat mana nak letak prisma di dalam periskop? Okey, cikgu. Okey. So Sean boleh buat tak untuk cikgu? Macam mana letakkan boleh je prisma? cikgu. Saya pun ada prisma kat sini. Seperti mana yang cikgu sebutkan tadi, ada prisma macam segitiga sama kaki kan cikgu? Ya. Okey, saya letakkannya dekat sini, satu dekat sini. Okey. Dan lagi satu di sebelah sini cikgu. Betul tu Sean. Bagus Sean dapat satu lagi bintang. Terima kasih cikgu. Saya dah menjadi kapten saya rasa. Dah ada 4 bintang. 4 bintang. Okey. Tahniah Sean. Okey. Murid-murid selalu keliru macam mana nak tampal lukis prisma ni. Senang je. Kita tengok cahaya masuk prisma tu yang belah tegak. Okey. Cahaya keluar ke bawah tegak juga. Okey. Okey, dia macam ni. Dia masuk tegak, ke bawah pun tegak. Okey. Okey. Nak saya lukiskan ke alur cahaya Okey, lepas ni kita lukis. Okey, lepas ni ya. Okey. Okey. So kenapa kita lukis ataupun letakkan prisma dalam kedudukan ini? Ya. Okey. Kita mesti tahu sudut genting prisma kaca yang kita buat tadi, Sean ingat? Ialah 42 darjah. Ya. Okey. So apabila cahaya masuk, okey, bila prisma ni tegak, Ya. okey, tiada cahaya akan dibiaskan di sini. Ya betul. Je, Sebab okey? dia tak ni lah. Dia masuk berserenjang. Betul. Okey. Okey, dekat sini kita tahu inilah 45 darjah. So sini pun 45 darjah. Okey. Sekarang ni sudut tuju dia lebih besar daripada sudut genting. Okey. Sudut genting ialah 42. Ya. Oleh itu pantulan dalam penuh akan berlaku ya, Betul. So sekarang pantulan dalam penuh akan berlaku. Ya. So cahaya ni akan dipantulkan di dalam prisma itu. Ya. Okey? Okey. Alright. Okey, so sekarang cikgu nak Sean lukis cahaya yang masuk ke prisma, dipantulkan dan sampai masuk ke mata pemerhati tu. Okey, boleh cikgu? Boleh Sean? Okey, saya cuba cikgu. Okey, Sean cuba. Okey, saya ada pen marker dan juga satu pembaris kepada mereka yang menonton di rumah pun boleh buat sekali sekiranya anda ada rajah seperti mana yang ada di sini ya. Okey. Okey, saya akan lukiskan di sini cikgu. Daripada pokok lah cikgu. Okey, daripada pokok. Itu adalah tarikan graviti. Fizik juga. Betul. Okey. So di sini saya lukiskan kat tengah satu garisan. Okey. Seperti mana yang cikgu sebutkan tadi, apabila masuk berserenjang oleh sebab ia sudut genting dia adalah sudut genting dia adalah 42 darjah. Dan ini adalah pada 45 darjah dia masukkan cikgu. Dia masuk terus saja. So dia akan dipantulkan dalam penuh. Okey. Itu dia masuk berserenjang, dia tidak dibiaskan dia terus je. Terus je. Okey, sampai sini walaupun lah tadi. medium berbeza, dia tidak dibengkokkan kerana dia masuk dalam berserenjang dengan medium itu. Ya. Oleh itu dia akan dipantulkan ataupun mengalami pantulan dalam penuh. Betul. Dekat situlah dia akan mengalami pantulan dalam penuh, dipantulkan balik. Okey, sampai ke prisma yang lagi satu di bahagian bawah. Dia masuk pun berserenjang, dia tidak dibiaskan. Keluar tak dibiaskan, masuk pun tidak dibiaskan. Nampak? Okey, dan oleh itu saya akan dipantulkan lagi sampai ke mata. Betul, Sean. Okey, Sean jangan lupa kita lukis anak panah. Di setiap bahagian masuk. Okey, dipantul ke bawah. Mhm. Okey, dan dia keluar ke mata pemerhati. Macam ni ke cikgu? Okey. Wah, tahniah Sean. Betul. Betul. Alright. Dapat satu lagi bintang untuk Sean. Kumpul bintang Sean hari ni. Ini hobi terbaru saya cikgu. Kat sini. Okey, kita bagi seorang sikit. So betul lah tu. Okey, kita tengok sini. Okey, lintasan cahaya dia. Okey, satu lagi dia masuk. Okey, dekat sini ni 45 darjah ingat tadi. Okey, lebih besar daripada sudut genting. Dia dipantulkan dan ke dalam mata pemerhati. Okey, so cikgu nak tunjuk dekat sini satu prisma. Walaupun ni prisma 60, tapi cikgu dah adjust sikit. Okey. Okey, kita akan lihat. Okay, ini ialah dua prisma. Okey. Okey, mungkin nak saya pegangkan cikgu? Okey, boleh Sean? Saya pegangkan ini ya. Okey. Okey. Okey, nampak tak? Cahaya dipantulkan kembali ke bawah. Okey. Nampak cikgu? Cahaya dipantul ke bawah dan kembali ke mata pemerhati. Okey, sangat-sangat kurang-kurang jelas lah. Okey. Okey, nampaklah yang ke bawah tu, betul tak? Dan masuk ke mata pemerhati. Okey. So Sean punya sinar cahaya itu ialah
Betul. Oh, Tahniah, terima kasih Sean. cikgu. Okey. Saya letak di sini cikgu. Okey. Okey. Terima kasih. Okey. Satu soalan, kenapa kita gunakan di dalam kapal selam di dalam kapal selam kita selalunya gunakan prisma. Ya. Okey, kita tak gunakan cermin kaca. Okey. Kenapa gunakan prisma bukan gunakan cermin kaca? Okey. Okey, yang pertama kerana imej lebih jelas. Semua cahaya akan dipantulkan. Okey, dan tiada imej berganda terbentuk. Tak tahu kalau cermin tu mungkin dia tak rata. Ya, betul. Ataupun dia kelabu ke, dia kotor ke. Okey, so prisma lebih memberikan imej yang lebih jelas. Ya. Okey. So hari ni cikgu ada bawa satu gadget Oh, untuk okey. Sean. Ya. Okey, ini adalah cermin mata prisma cikgu. Okey, nak saya pakai ke cikgu? Okey, Sean boleh Okey, pakai. boleh cikgu. Saya tanggalkan ini. Okey. Okey, tengok apa yang berlaku bila Sean pakai tu. Okey. Sean nampak apa? Wow, cikgu. Saya nampak kaki saya cikgu. Aha. So ini Sean tak payah, kalau handphone tu boleh tak kat bawah je. Oh, boleh. Ah. Tapi kepala saya masih menghadap ke hadapan. Ya, tapi pemandangan Sean ialah ke bawah. Memang apa yang saya letak kalau saya letak macam ni cikgu memang nampak macam kat depan saya. Ya, maksudnya cahaya daripada bawah dipantulkan dengan oleh prisma cermin tadi Aha. ke mata Sean. Oh. Wow. So ini ialah satu kita kalau tengok handphone kita tunduk ke bawah kan, sakit tengkuk. Ini tak sakit tengkuk lah. Maknanya kalau saya pakai cermin mata ni, kalau saya nak jalan ke depan saya kena macam ni. Ya betul. Oh, okey. Baru nampak. Ya. Nampak. So kalau kita baring pun kita boleh baca buku, Ya. tak payah angkat buku tu. Buku kat depan ni je. Oh ya, kalau tidak buku akan kena Jatuh kepala pula. buku. Ya. Okey. Oh, Okey, wow, Sean. okey. Itulah satu-satu. Ya. Okey, seterusnya Sean, kita tengok aplikasi yang kedua. Okey. Okey. Ini ialah aplikasi gentian optik. Okey, saya okey. ke sana cikgu. Okey, saya ke sini Alright. Okey. So dekat sini cikgu ada botol yang ada lubang di sini tapi Okey. air tak keluar Sean. Okey. Kenapa air tak keluar ni? Sebab ada pelekat ke cikgu? Tak ada pelekat. Inilah konsep tekanan udara. So tekanan udara tu kuat di luar. Oh ya, betul. Okey. Okey. Dan kita ada laser. Laser ni cikgu akan halakan ke arah lubang ni lah. Okey, cikgu. Boleh minta gelapkan sikit ke studio ni? Okey. Saya rasa boleh ya. Saya akan bagi tahu kepada Okey, dah terima bagi tahu. kasih. Okey, terima kasih. Okey. So, kita akan buka perlahan. Sean boleh duduk di sini? Boleh cikgu? Okey, kita tengok sini air dia Okey. Nak saya perhatikan cikgu? Okey, kita akan tengok dekat Okey. air ni, laser ni akan ikut aliran air ni. Okey. Okey. Cikgu buka perlahan dulu. Okey. Wow! Cikgu! Ya, Sean nampak tak? Nampak cikgu? Tuk tangan ke sini Sean. Sampai sana. Air kena dekat tangan. Wow! Air Okey. berlaser. Ya. So laser itu dibengkokkan. Okey cikgu, saya Okey Sean cuba. saya cuba cikgu. Cuba. Oh, cikgu. Nampak tu cikgu? Tangan Sean bercahaya di bawah situ. Dia tak cahaya kat atas kan? Dia kat sini. Okey, kalau kita tengok Sean dekat dalam air tu, cahaya dipantulkan. Nampak tak? Nampaklah cikgu. Nampak macam cahaya dia ada jalur pantulan Ya, dia. dia pantulan banyak kali. So kita tengok sini tangan. Ya. Okey. Nampak tu. Wow. Cahaya kita dibengkokkan. Okey. So ini ialah konsep gentian optik. Gentian optik. Ya, bila cahaya dipantulkan berulang kali di dalam gentian optik. Contohnya macam ini gentian optik cikgu Ya. Okey. So nampak ini LED daripada bawah. Okey. Semua cahaya dia keluar daripada gentian optik ni. Nampak tu cikgu. Semua cahaya keluar daripada sini. Ya. Dia tak keluar kat tepi, dia keluar pada penghujung. Ya, dia tidak dibiaskan. So apa yang berlaku? Cahaya dipantulkan berulang kali di dalam gentian optik sehingga ke hujungnya. Kita nampak hujung ni semua ada cahaya. Kita boleh bengkok. So kita pergi sini, sini pun cahaya tu akan dipantulkan dan ikut. Okey. Alright. cikgu. Okey, Sean, kita pergi ke kita punya slide balik Okey cikgu. Okey. So, gentian optik dia terdiri daripada gentian plastik atau kaca yang tulen. Okey, kita selalunya diperbuat daripada dua lapisan. Satu lapisan teras dalam di indeks biasan tinggi dan luar penyalut indeks biasan dia rendah. Okey. Sebab kenapa kita nak cipta dua medium yang berlainan ketumpatan. Satu dalam tinggi, luar rendah. Okey, so bila cahaya masuk dia akan dipantulkan berulang kali sampai dia keluar. Sebab dia kena merambat daripada yang lebih tumpat kepada kurang tumpat. Betul tu Sean. Ya. Okey, so inilah yang kita berlaku dalam air tadi.
Dia dipantulkan berulang kali sampai ke habis luar, kita nampak cahaya tu kat bawah. Ya. Ya, okey. Oh. So di mana kita gunakan dalam kehidupan seharian, Sean? Ya. Okey, banyak ya kegunaan gentian optik ni. Ya. Okey, digunakan dalam bidang perubatan. Okey. Doktor menggunakan endoskop. Okey. Endoskop. Endoskop tu maksudnya kalau doktor nak tengok salur hidung, salur pernafasan, okey, salur kencing, salur usus, masuk kamera je. Oh, kamera macam wire berkamera macam tu lah. Ya, betul. Cikgu ada satu contoh dekat sini. Oh, yang itu. Ya. Tapi ini endoskop bukan untuk medical grade lah. Ya. Ini untuk jurutera kita nak tengok. Boleh saya pegang itu? Okey. Okey, saya tunjukkan kepada kawan-kawan saya menonton sekarang. So dia macam ni lah nampaknya. Okey. So bila masuk dalam dia boleh dibengkok-bengkokkan. So cahaya tu akan dipantulkan. Okey, so Okey. endoskop. Dan jurutera juga menggunakan endoskop itu, gentian optik itu untuk membuat pemeriksaan mesin yang kompleks. Mesin tu rosak, tak kita nak buka semua. Yelah kan. Kita masukkan kamera, kita boleh tengok dekat dalam apa yang berlaku. Sekarang pun banyak pembedahan dia tak perlukan pembedahan pun. Masuk kamera guna laser saja. Kan? Okay, Wow. kuranglah dia punya efek kesan setelah pembedahan. Ya. Okey, dan yang paling penting sekarang kita gunakan gentian optik dalam telekomunikasi. Ya. Ataupun fiber optik lah selalu kita dengar. Ya, betul. Dulu kita pakai kabel wire elektrik. Kita nak on pun bunyi tik 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 tik, ingat tak? Ada itu. Dia dialing kan? Ya. Okey. Sekarang kita pakai gentian optik. Ya. Okey, kenapa gentian optik ni lebih bagus? Kerana dia boleh memindahkan cahaya dengan lebih cepat. Memindahkan data dengan lebih cepat. Sebab data ialah dalam bentuk cahaya. Oh, dan kelajuan cahaya itu memang laju kan itu? Betul laju. Ya. Okey. Dan dia akan kurang gangguan elektrik. Oh, okey. Sebab kita tak guna kabel elektrik dah. Kita guna gentian optik. Dan gentian optik ni dia fleksibel, dia boleh bengkok sana bengkok sini. Okey, so gentian optik ni banyak kegunaan dalam kehidupan seharian. Ya, betul. Okey. Dan yang seterusnya, okey, aplikasi seterusnya ialah pemantul basikal. Ataupun pemantul jalan. Okey, kalau jalan raya kita nampak ada pemantul, kita lalu kita nampak terang tepi tu. Okey, dia tak mengeluarkan cahaya, tapi dia memantulkan cahaya daripada lampu kereta kita. Oh, maknanya dalam tu tak ada lampu? Tak ada lampu dalam tu. Oh. Dia memantulkan cahaya. Okey. Contohnya macam ni sinar cahaya masuk dan dia pantulkan balik. Pantulan dalam penuh lah tu. Pantul dalam penuh lah ni. Dia bukan lampu LED ke apa. Okey. Okey. Dan satu lagi dekat basikal. Okey, contoh kita tengok ni lah yang depan ni Ya, cikgu. Okey. Alright, Sean boleh suluhkan cahaya ke basikal pemantul ni. Okey, di sini cikgu. Kita nampak dia berkilau memantul, betul? Ya. Okey, memantul. Tapi kalau kita tengok dekat dalam, Sean. Ya. Okey, cikgu ambil yang satu contoh. Okey. Okey, kita tengok dalam dia. Okey. Belakang ni tak ada pemantul pun, Sean. Tak ada cikgu. Dia gelap je. Okey. Tapi kenapa dia boleh memantulkan? Sean tengok. Okey. Tengok sini dia boleh pantul, betul? Boleh cikgu. Okey, kalau cikgu terbalikkan. Sini macam tak ada apa-apa. Kurang cikgu. sikit memantul. Okey. Sean tengok apa bahan dekat belakang tu. Sean cuba rasa dia punya bahan dekat belakang, tu macam mana? Kat belakang ni rasa macam ada macam bintik-bintik cikgu. Ada bintik-bintik, ada gerigi kan? Ya. Okey, kalau kita tengok jelas, dia ialah dia macam prisma 45 darjah, sangat kecil. Okey. Okey. So dia menggunakan konsep prisma tadi. Oh, ia bagaikan pisau-pisau kecil kat dalam tu lah cikgu. Ya, kalau kita tengok depan dia smooth, licin, dalam dia tak licin. Dia ialah prisma yang sangat kecil. Macam gambar kita ni. Kita tengok. Ini ialah belakang dia. Okey. Okey, so bila cahaya masuk, prisma ni 45 darjah. Okey, kat sini 45 darjah dan dia akan dipantulkan balik. Sebab tu nampak bagaikan ada cahaya yang keluar daripada pemantul pemantul Basikal. jalan raya ataupun basikal lah. Ya, betul. Macam cahaya keluar. Tapi dalam belakang dia hanyalah plastik saja yang hitam. Okey? Ya. Alright. Okey, so itulah aplikasi yang kita boleh bincangkan pada hari ini. Okey, cikgu. Saya rasa saya dah belajar banyak hari ini berkenaan dengan aplikasi dari segi contohnya macam periskop dan juga dari segi pantulan dalam penuh bagi pemantul jalan raya ataupun pemantul basikal yang menarik juga. Saya rasa cikgu, saya akan berehat seketika dan kita akan kembali semula ke slot menengah atas di Didik TV KPM.
TV KPM. Didik TV KPM. Wah, kembali semula menonton slot menengah atas Didik TV KPM bersama dengan saya General Sean dan juga Cikgu Syafika untuk mata pelajaran kita pada hari ini iaitu fizik dan topiknya adalah pantulan dalam penuh. Jom cikgu kita teruskan. Okey Sean, tadi kita dah belajar macam mana pantulan dalam penuh berlaku, apa fenomena dan aplikasi. Sekarang kita tengok apakah soalan-soalan dalam topik ini. Okey, cikgu. Alright. So kita tengok soalan pertama ya. Ranjang menunjukkan sebentuk cincin belian dan cincin kaca. Ya. Okey. Nampaklah cincin belian ni macam kurang berkilau, cincin belian ni lebih berkilau. Cincin kaca dia kurang berkilau. Ya. Okey. So lengkapkan sinar cahaya dalam belian dan kaca di dalam helaian jawapan anda. So Sean ada helaian jawapan kat situ. Okey, di sini Okey, sehingga cahaya keluar dari setiap cincin. Okey. Okey, diberi sudut genting belian ialah 25 Okey. dan sudut genting kaca ialah 43. Okey, baik. Okey, so inilah maklumat yang penting Okey, so kita tahu sudut 7 ialah 41 diberi. Okey. Okey, so theta I kita ialah 41. Ya. Okey. Alright, sudut genting untuk belian ialah 25 darjah. Okey. Sean bandingkan sudut 7 dengan sudut belian. Siapa yang lebih besar? Yang lebih besar adalah sudut 7 7 betul. Ya. So kita dah belajar tadi bila sudut 7 lebih besar daripada sudut genting apa jadi? Pantulan dalam penuh. Betul Sean. So sekarang macam mana nak lukis ni? Okey, boleh je cikgu. Okey, saya akan suruh tunjukkan ya. Sean lukis dekat helaian jawapan Sean. Okey. Apa yang berlaku dekat titik ini? Okey, Gus, dekat So, sini dia- ya. Di titik ni pula dia akan mengalami pantulan penuh. Betul Sean. Saya akan lukiskan di sini. Betul. So dia akan dipantulkan balik di dalam belian. Ya, betul. Okey, so dekat sini apa jadi? Sini pun akan 40. mengalami pantulan dalam penuh lagi sekali, Gus. Betul Sean. Ni Okey. lebih daripada general dah ni. Alright. Terima kasih. Okey, dah keluar di sini. Ya, so kita tulis. Okey, garisan kat sini. Okey. Garisan nombor pula lupa nak buat. Okey, boleh. Okey. Okey, so dah dapat markah dekat sini ya. Kita lukiskan sinar cahaya yang merambat. Ya, betul. Okey, Dan apa yang saya perasan pun yang ni saya lukis secara menegak sebab dia bersenjang, Go. Ya, Oleh betul. itu tiada pembiasan yang berlaku. Bagus pemerhatian Sean tu. Okey. Okey, dia keluar dengan 90 darjah. So tiada pembiasan yang berlaku. Ya. Okey, bagus Sean. Okey, so sekarang kita tengok kaca pula. Ya. Cincin kaca So ini kaca. Sudut 7 sama 41 tadi. Ya. Okey, sama dengan belian 41 darjah. Ya. Okey, sudut genting ialah 43. Sudut 7 adalah kurang daripada sudut genting. Yes. Oleh itu pantulan dalam penuh tidak akan berlaku, Ibu. Tidak berlaku. So fenomena apa yang berlaku? Pembiasan sahaja. Pembiasan cahaya. Bagus Ya. sekali. Seperti mana yang kita nampak, yang ni adalah garisan normal dan oleh kerana ketumpatan di udara adalah kurang daripada ketumpatan cincin kaca, Okey. maknanya cahaya bergerak dengan lebih laju kan, Ibu? Ya betul. So Maknanya- laju dia akan Um, menjauhi ke mendekati garis normal? Kalau laju. Menjauhi. Betul Syah. menjauhi, Ibu. Baguslah. Okey, so ini Okey. rasanya kat sini kot. Okey, boleh. Asalkan dia bengkok sikit lah. Okey, macam ni Okey, lah, dia Ibu. menjauhi garis normal. Okey, inilah sudut dia kan? Okey, itulah sudut dia. Okey. Okay, jangan lupa nak panah ya. Ya. Okey, so betul. Okey, so kita nampak kat sini bila sudut 7 lebih besar pantulan dalam penuh berlaku. Ya. Bila sudut 7 lebih kecil daripada sinar sudut genting, Ya. pembiasan akan berlaku. Bagus Okey. Sean, cikgu bagi lagi 1 bintang untuk Sean. Terima kasih cikgu. Tahniah. Penuh dah badan Sean. 2 lah Ya. Sean. Sean buat 2 gambar kan? 2. Okeylah cikgu. Okey, baik. Tak boleh mendekat. Okey, tak apalah saya dekat kat sini. Oh, dah cabut lagi. Okey. Okey, so inilah penerangan. Kenapakah soalan seterusnya, mengapakah cincin belian lebih berkilau daripada cincin kaca? Okey. Okey. Ini kerana kita lihat tadi sudut genting untuk belian ialah lebih kecil daripada sudut genting untuk kaca. Ya. Okey. Jadi banyak pantulan dalam penuh berlaku.
So senang untuk pantulan dalam penuh berlaku. So cahaya yang keluar daripada belian ini menyebabkan belian ini berkilau. So kalau Sean tengok, ini ialah contoh-contoh bentuk potongan belian. Belian mahal sebab potongan dia penting ni. Kalau potongan dia bagus, cahaya boleh keluar. Kalau potongan dia terlampau shallow, cetek, cahaya tu tak boleh dipantulkan dengan dalam penuh. Tak nampak berkilau. Okey, kalau potongan dia sangat dalam juga pun tak boleh juga. Sebab tu belian tu mahal. Dia bentuk potongan dia pun memainkan peranan. Okey, selain daripada warna belian, kalau siapa peminat belian dia tahulah. Sebab dia ada kod warna juga, sama ada warna putih hingga ke kuning pun ada. Betul tu. Selain daripada warna, bentuk potongan pun bentuk potongan penting dalam menentukan kilauan belian itu. Ya, betul. Okey. So kita buat 2 soalan je, Sean. Alright, so seterusnya kita dah habis soalan kita pada hari ini. Okey. Kita pergi ke rumusan kita hari ini. Baik, cikgu. Okey. So Sean, apa tadi syarat pantulan dalam penuh, Sean? Cikgu kesimpulan sekali lagi. Ada 2 syarat, cikgu. Yang pertama tu adalah cahaya mesti merambat daripada bahan optik yang berketumpatan lebih tinggi daripada yang rendah. Daripada tinggi ke rendah. Ya, betul. Itu yang pertama. Dan untuk pantulan dalam penuh untuk berlaku, sudut tuju kena lebih daripada sudut genting. Okey, betul, Sean. Itu yang pertama ya. Semua murid kena tahu. Okey, kalau pantulan dalam penuh berlaku tadi Sean cakap, berambat dari medium berketumpatan optik tinggi ke medium berketumpatan optik rendah. Okey, boleh contohnya kaca ke udara, air ke udara. Okey. Dan yang kedua, sudut tuju mesti lebih besar daripada sudut genting. Okey, kita imbas kembali. Apa itu sudut genting, Sean? Okey, sudut genting adalah apabila sudut tuju tu sudut genting. Sudut genting tu apabila kejap ibu, yang sudut tu kan dia masuk macam ni kan? Dia masuk macam ni, lepas tu sudut pembiasan dia bersama dengan 90 darjah. Betul. Yang itu adalah sudut genting. Genting, betul. Sudut tuju menjadi sudut genting apabila sudut pembiasan tu adalah 90 darjah. Betul, okey. Mesti ingat je, sudut genting tu ialah sudut tuju. Okey, ialah sudut tuju. Jadi kita bagi nama dia lain sahaja sebab dia special kerana sudut biasan dia 90 darjah. Baik. Okey, dia ialah sudut tuju sebenarnya. Dia bukan sudut yang lain. Dia sudut tuju bila sudut biasan 90 darjah. Okey, apakah hubungan antara indeks biasan dengan sudut genting? Okey, apabila indeks biasan meningkat, sudut genting akan berkurang. Berkadar songsang. Berkadar songsang. Kita dapat N sama dengan 1/sin C. Inilah rumus dia. So daripada sini murid-murid boleh ukur atau boleh kira berapa indeks biasan jika diberi nilai sudut genting. Okey, baik. Okey. Alright. Macam dalam tu lah kita nampak cincin belian. Okey, sudut genting rendah, indeks biasan dia tinggi, dia senang dibiaskan dan senang dipantulkan. Ya, cikgu. Okey. Dan terakhir sekali, apakah fenomena dan aplikasi yang kita dah belajar hari ini, Sean? Fenomena adalah pelangi dan juga logam maya ataupun dalam bahasa Inggeris tu mirage. Mirage, okey. Betul. Itu ialah fenomena kita belajar tadi. Okey, dua-dua melibatkan pantulan dalam penuh. Okey, apakah aplikasi dalam kehidupan seharian melibatkan konsep ini? Okey, so kita ada periskop, kita ada gentian optik, kita juga ada pantulan basikal dan lagi satu cermin mata ni, cermin mata pantulan cahaya. Pemantul periskop jugalah. Pemantul prisma. Pemantul prisma. Okey, go. Alright, bagus Sean. So kita dah tengok tadi sepanjang segmen kita. Okey, kita dah nampak periskop berprisma, cara untuk melukis bagaimanakah cahaya masuk periskop berprisma dan dipantulkan sehingga ke mata. Okay, so murid kena tahulah macam mana nak lukis tadi kedudukan prisma dan macam mana cahaya tu masuk dan keluar. Okey, dan murid tahu gentian optik banyak kita gunakan ni dalam kehidupan seharian dan seterusnya pemantul mata dan pemantul basikal. Cikgu, dan lagi satu cikgu kepada kawan-kawan saya menonton sekarang tu, kalau mereka nak mendapat latihan pengukuhan, boleh dapatkan daripada mana cikgu? Okey, so murid-murid di rumah boleh dapatkan latihan pengukuhan daripada My Sumberku. Okey, Sumberku KPM. Dari situ banyaklah murid-murid boleh dapatkan bahan-bahan tentang berkaitan dengan fizik. Ya, betul. Sumberku itu pautannya seperti tertera pada skrin anda di bahagian bawah di sini. Dan terima kasih sekali lagi cikgu atas perkongsian Cikgu Syafiqah pada hari ini. Perkongsian ilmu cikgu pada hari ini berkenaan dengan pantulan dalam cahaya, dan kita akan berjumpa lagi dalam
Sean, cikgu Kelas yang lupa satu seterusnya. lagi. Oh, ya, Sean cikgu. dapat lebih daripada 5 bintang. Cikgu dah Ya? janji tadi. Cikgu dapat bagi ganjaran untuk Sean. Wow, cikgu, terima kasih cikgu. Okey, Dan juga terima kasih tak kepada bagi. mereka yang menonton juga, harap ia memberi manfaat kepada anda semua. Kita akan berjumpa di kelas yang seterusnya. Didik TV KPM